Okey, baik. Kita mulakan. Okey, semua sekali boleh rujuk buku Okey. teks. Muka surat 84. Okey. Kamu juga boleh rujuk skrin yang saya share. Ada nampak tak? Nampak tak skrin yang saya share muka surat 84? Nampak. Nampak. Ya. Okey. Nampak. Okey. Okey, jadi pelajaran kita hari ini kita akan terus ke unit nombor 9 sebab untuk unit nombor 8 bagi projek unit nombor 8 saya tak teruskan lagi sebab saya faham semua murid ada kekangan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk menyiapkan projek tu. Jadi sepanjang kita berada dalam PKPD, okey, memandangkan kamu pun memandangkan kedai pun banyak tutup, bahan-bahan tak boleh didapati, tak dapat dibeli di kedai. Jadi kita tangguhkan dulu semua projek-projek. Okey. Jadi kita akan belajar teori saja dulu. Okey, kamu akan belajar teori, kemudian kamu akan diberikan latihan kuis melalui Google Form. Jadi untuk hari ini tugasan kamu hanya perlu mendengar penerangan dari saya dan kemudiannya kamu akan menonton beberapa video yang pautannya akan saya berikan selepas saja Google Meet session ni. Ya. Jadi tugasan kamu dengar penerangan saya dan tonton video YouTube itu saja. Dan yang paling penting kamu mestilah mengisi Google Form kehadiran. Dan sepatutnya bila kamu dah baca saja arahan di dalam grup WhatsApp, siap je baca arahan, kamu dah faham apa yang perlu dilakukan, kamu terus saja isi Google Form kehadiran itu. Ya. Okey, boleh faham semua? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Terima kasih kerana respon. Okey, so untuk minggu ini, ya, minggu ke-21, okey, kita akan melihat kandungan bagi unit 9 iaitu kota ceria. Okey, bagi unit nombor 9, pendidikan seni visual atau pendidikan kesenian tahun 4, kamu akan membuat satu projek binaan objek miniatur 3 dimensi ataupun yang dipanggil diorama. Apa dia? Macam mana nak sebut perkataan tu? Diorama. Diorama. Okey. Okey. So sekarang saya nak volunteer sesiapa untuk baca perenggan yang pertama tu. Diorama ialah, angkat tangan dulu ya. Angkat tangan, saya panggil nama. Jangan on mikrofon dulu. Angkat tangan, saya panggil nama. Sabriah Hassan. Sabriah Hassan tadi siapa? Hani Fatia. Hani Fatia. Okey, Hani Fatia. Yang lain turun tangan. Okey, Hani Fatia baca tu diorama. Diorama ialah binaan objek miniatur 3 dimensi 3D untuk menggambarkan sesuatu tema dan situasi yang sebenar. Pemilihan dan susunan objek perlu sesuai dengan situasi yang ingin digambarkan. Okey ya. Terima kasih Hani. Okey, diorama ialah binaan objek miniatur 3 dimensi. Miniatur tu tengoklah kalau tak faham apa maksud miniatur tu, kalau mini kamu faham apa maksud mini? Siapa tahu? Mini itu apa? Kecil. Kecil. Ya, okey, kecil. Sesuatu objek yang dalam saiz yang kecil berbentuk 3 dimensi. Okey, siapa boleh terangkan 3 dimensi itu bermaksud apa? Ada tak?
Siapa tahu bentuk 3 dimensi itu bermaksud apa? Bentuk yang kalau bentuk 2 dimensi seperti image yang kamu lukis pada di atas kertas. Bentuk 3 dimensi ni adalah bentuk yang menyerupai bentuk sebenar. Cumanya dalam bentuk dalam saiz yang kecil, ya. Dan diorama ini dibuat untuk menggambarkan sesuatu tema dan situasi yang sebenar. Okey, pemilihan dan susunan objek perlu sesuai dengan situasi yang ingin digambarkan. Okey, jadi kamu lihat gambar. Nampak tak apa yang kamu nampak dalam gambar tu? Ada Bandar. berapa orang murid dalam tu? 2. Ada 2 orang murid di dalam gambar itu, seorang lelaki dan seorang perempuan. Apa yang mereka sedang lihat? Apakah yang dilakukan oleh 2 orang murid itu? Apakah yang sedang mereka lihat di dalam gambar? Bangunan. Bangunan. Adakah itu bangunan yang sebenar? Tak. Tidak. Itulah dia yang dipanggil diorama, ya. Semua bangunan itu dalam bentuk miniatur 3D. Begitu juga dengan pokok, kereta yang terdapat di dalam gambar. Okey, kita lihat di bawah. Okey, siapa boleh baca tu? Apakah perkara penting dalam penghasilan diorama? Hafiz. Okey, Hafiz. Yang lain turun tangan, ya. Dan situasi. Baca dulu Hafiz. Soalan tu Hafiz, baca dulu. Apakah perkara penting? Apakah perkara penting dalam penghasilan diorama? Memilih tema dan situasi. Membuat latar belakang. Membina objek diorama daripada pelbagai media. Merancang komposisi mereka letak. Okey, terima kasih Hafiz. Okey, apakah perkara penting dalam penghasilan diorama? Okey, yang pertama, kamu mestilah memilih tema dan situasi. Okey, jadi untuk unit 9 ni kita lihat tema dia ialah kota ceria. Ya, tema dia ialah kota ceria. Namun untuk projek awak nanti, kamu boleh juga memilih tema yang berbeza. Boleh buat tema haiwan ataupun tema hidupan laut. Nanti kita akan tengok lagi, ya. Selepas ni kita akan lihat lagi apakah contoh-contoh tema dan situasi yang boleh kamu gunakan untuk menghasilkan diorama. Okey, yang kedua, membuat latar belakang. Ini penting. Bila membuat diorama, kamu kena sediakan latar belakang yang bersesuaian dengan tema dan situasi yang dipilih. Ketiga, membina objek diorama daripada pelbagai media. Okey, yang ini kita akan lihat selepas ini bagaimana kamu akan membina objek diorama dan apakah pelbagai media yang boleh digunakan untuk membina objek diorama ini. Okey, dan yang terakhir sekali, merancang komposisi reka letak. Contohnya apabila kamu telah menyediakan objek diorama, kamu perlu merancang. Okey, kalau kamu buat tentang kota ceria ni, dekat bahagian mana kamu nak letak bangunan, ya, dekat bahagian mana kamu nak letak pokok-pokok, dekat bahagian mana kamu nak meletak kenderaan. Jadi kamu perlu ada perancangan. Okey. Baik. Kita pergi ke, ada soalan untuk muka surat 84? Ada tak soalan untuk muka surat 84? Tak ada. Okey, kita teruskan. Baik, kita teruskan muka surat 85. Okey, siapa boleh baca tu? Penghasilan latar belakang. Naila. Penghasilan latar belakang dan dinding diorama bergantung pada tema dan situasi yang dipilih. Terdapat pelbagai media dan teknik yang boleh digunakan dalam
menghasilkan latar belakang diorama. Okay, thank you Naila. Okay, penghasilan latar belakang dan dinding diorama bergantung pada tema dan situasi yang dipilih. Kalau kamu nak buat diorama tentang bandaraya, bandar. Jadi apa gambar latar belakang yang kamu akan gunakan? Kamu akan gunakan gambar latar belakang bangunan. Ya. Okey. Kalau kamu nak buat diorama tentang hidupan laut, dah tentulah latar belakang kamu akan menggunakan, kamu akan melukis latar belakang tentang lautan, menggunakan warna biru contohnya untuk latar belakang. Kalau kamu memilih tema haiwan, haiwan di dalam hutan, jadi kamu boleh gunakan latar belakang gambar apa agak-agaknya sesuai? Haiwan. Hutan. Tak bolehlah gambar latar belakang haiwan. Pokok. Pokok. Gambar-gambar pokok di dalam hutan yang kehijauan. Jadi kamu boleh gunakan gambar itu. Ya. Untuk latar belakang ni kamu boleh gunakan gambar yang dilukis ataupun gambar yang mungkin kamu boleh print daripada internet. Okey. Tapi lebih baik lukis. Jadi kalau kamu nak dapat band yang lebih elok, kamu digalakkan untuk lukis. Kamu boleh tunjukkan kreativiti kamu dalam lukisan. Okey, terus ke pelbagai media dan teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan latar belakang diorama. Okey, cuba tengok kat situ. Okey, step yang pertama, kamu mestilah seperti unit-unit yang sebelum ni, bila kamu hendak membuat sesuatu projek, kamu mestilah membuat lakaran. Boleh tengok tu sebelah kanan tu ya, perkembangan idea. Contoh, kalau kamu nak buat tentang kota ceria contohnya, tema kamu tentang kota ceria, kamu boleh lakar kamu punya projek. Ya, lakaran kamu tu kamu boleh lukis. Ya. Alright. Sekarang kita tengok pelbagai media dan teknik yang digunakan dalam menghasilkan latar belakang diorama. Okey. Okey, media. Okey, kotak. Nampak tu ya? Media kamu boleh gunakan kotak. Teknik catan. Nampak tu ya? Okey, situasi diorama ialah bandar. Jadi kamu gunakan kotak. Ya. Media dia ialah kotak. Teknik dia ialah catan dan situasi diorama ataupun tema yang dipilih ialah bandar. Okey, yang kedua, kamu juga boleh menggunakan botol sebagai media. Botol apa tu? Kalau kamu nampak tu, botol apa benda tu? Siapa boleh jawab? Botol apa tu? Botol kicap ke? Sabun. Botol sabun. Bolehlah kalau kamu ada botol sabun yang dah habis kat rumah tu, jangan buang. Ya, boleh gunakan sebagai media untuk diorama kamu. Okey. Apa teknik yang digunakan? Ialah teknik montaj. Okey. Dan temanya pula ialah taman bunga. Siapa nak buat diorama tentang taman bunga, kamu boleh guna. Maksudnya di sini ini ialah cadangan. Maknanya kalau kamu nak buat taman bunga menggunakan media kotak pun boleh juga. Faham ya? Maksudnya kamu nak buat taman bunga menggunakan media kotak boleh. Ya. Okey, yang ketiga, beg. Menggunakan beg. Beg ni maksudnya beg lama lah, beg yang tidak digunakan. Okey, bukannya kamu pergi kedai atau beli online, beli beg baru semata-mata nak buat teknik diorama, tidak. Ya. Kamu boleh gunakan beg-beg lama. Okey, teknik yang digunakan ialah gunting dan tampal dan tema yang dipilih ialah hidupan liar. Ya. Jadi ini adalah step pertama, kamu kena menyediakan bahan untuk diorama kamu.
Kemudian kamu mesti menyediakan sebelum meletakkan image bentuk-bentuk 3D yang miniatur tadi, kamu mesti menyediakan bahan dan juga latar belakang diorama. Okey, boleh faham ya? Boleh faham? Surat Boleh. Boleh. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita teruskan ke muka surat 86. Okey, bila kamu dah siapkan, yes, Nur Afika Irdina. Angkat tangan, kenapa Nur Afika Irdina? Tekan. Tertekan. Okey. Okey, dimensi diorama. Okey, mari teroka. Okey, siapa boleh baca tu? Mari teroka pelbagai media. Okey, Afika Irdina. Mari terke pelbagai media dan aktiviti yang boleh digunakan untuk menghasilkan objek diorama mengikut tema yang dipilih. Okey, terima kasih Afika. Okey, mari teroka pelbagai media dan aktiviti yang boleh digunakan untuk menghasilkan objek diorama mengikut tema yang dipilih. Okey, kalau contohnya tema kamu pilih haiwan. Ya. Okey, hidupan laut. Okey. Nampak tu gambar apa tu? Haiwan tu gambar apa tu? Ketam. Ketam. Ada yang tak kenal ya. Ketam. Tahu kan apa itu ketam? Okey. So, okey, jadi contohnya kalau kamu memilih tema hidupan laut. Okey, kemudian kamu objek yang kamu nak pilih haiwan, contohnya kamu nak buat ketam. Okey. Apakah media yang kamu boleh gunakan? Kamu boleh menggunakan tanah liat. Itu modern clay. Tahu kan tanah liat ni biasa guna ya dalam PSV. Okey, ini adalah contoh aktiviti membentuk ketam. Ada berapa langkah di situ dalam gambar tu? 6. Ada berapa step? 6. Ada 6 steps, ada 6 langkah. Kamu mulakan dengan membentuk badan dia. Badan dia bulat je gitu kan. Okey, kemudian kaki. Okey, kemudian kamu cantumkan kaki dengan badan. Kemudian buat sesungut dia. Kemudian buatlah mata. Okey, itu untuk membentuk ketam. Okey. Okey. Kemudian di bawah tu, katalah kamu membuat tema bandar. Kalau kamu buat tema diorama kamu tentang bandar, mestilah ada kereta, ada kenderaan. Okey. Ada berapa kenderaan dalam gambar tu? 3. Ada 3 kenderaan di dalam gambar tu. Okey, apakah media yang digunakan untuk membuat kereta mini? Cardboard gulungan tisu. Okey, kamu cardboard. tahu tak? Cardboard gulungan Kamu tisu. tahu tak? Cardboard Tisu. gulungan tisu tu apa? Tahu. Ya, biasanya ada kat rumah kan. Okey, itu dalam gambar tu dia tunjukkan ada 6 step, 6 langkah untuk menghasilkan model kereta menggunakan cardboard gulungan tisu. Okey, so ini adalah contoh-contoh untuk membentuk objek-objek di dalam diorama kamu. Ya. Okey, so faham ya muka surat 86? Faham. Okey. Next. Okey, kalau muka surat 87. Okey, atas tu, apa dia punya sumber idea? Tumbuhan. Okey, so kamu memilih diorama dengan tema hutan dan haiwan. Jadi sumber idea dia tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi untuk menghasil contohnya kamu memilih tema hutan ataupun tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan kan. Jadi kamu boleh gunakan media kain felt. Apa dia kain felt tu? Pernah tengok tak kain felt ni? Tak. Tak. Okey, jadi kalau tak
Kalau tak pernah, tak payah gunakan media kain felt. Tapi kalau untuk knowledge, untuk pengetahuan kamu, kamu boleh Google apa itu kain felt. Kain felt ni biasa kita gunakan dalam menghasilkan karya seni. Okey, dan teknik aktiviti dia kita buat assemblage. Itu dia. Boleh nampak dalam gambar ya. Okey, seterusnya sumber idea. Katalah kamu buat tema tema serangga. Jadi dalam diorama kamu tu kamu nak tunjukkan tentang pelbagai jenis serangga. Salah satunya kamu buat apa? Seperti yang dalam gambar tu. Apa yang kamu nampak? Serangga apa kat itu? Rama-rama. Rama-rama. Yang ini senang, saya rasa dekat rumah pun ramai yang ada bahan ini, iaitu kertas warna. Ada tak kertas warna di rumah? Ada. Okey. Tapi tak apa, untuk minggu ini kita tak buat apa-apa. Awak cuma dengar penerangan saya dan cuma menonton video. Nanti minggu hadapan baru kita akan start buat itu. Kita akan start buat minggu hadapan kamu akan jawab kuis dulu berdasarkan penerangan saya. Minggu satu lagi kita harap dah berakhir PKPD ni. Okey, dan kamu boleh dapatkan bahan daripada kedai. Kalau buka barulah kita buat projek ya. Okey, itu di bawah tu ada aktiviti membuat origami. Tahu kan origami ni? Tahu. Origami ni seni lipatan kertas. Ya, untuk menghasilkan objek. Okey, boleh faham ya? Muka surat 87. Boleh. Okey, jadi tadi kamu dah buat latar belakang, dah siap. Contohnya kamu dah buat latar belakang, kamu dah buat objek-objek. Terlupa. Mula-mula lakar dulu. Untuk buat projek ni kamu kena merancang. Jadi perancangan yang pertama ialah kamu mesti melakar bagaimana rupa kamu punya diorama itu. Dan kamu akan siapkan bahan, sama ada kamu nak menggunakan kotak. Nak apa tadi? Menggunakan kotak atau bekas sabun atau Beg. beg. Ya. Jadi saya nampak sini yang mudah sebenarnya kotak lah. Ya, kotak lagi mudah. Tapi bantunglah kalau kamu ada bekas sabun, kamu boleh guna bekas sabun. Okey, lepas dah siap latar bahan, siapkan latar belakang, kemudian siapkan pula objek-objek. Okey. Sekarang kita akan menghasilkan sebuah diorama berdasarkan tema yang dipilih. Okey, nampak gambar tu? Siapa boleh baca langkah yang pertama? Muhammad Kuzairi. Mari hasilkan sebuah diorama berdasarkan tema yang telah dipilih. Pertama, Kuzairi. Lakaran yang dipilih. Kedua, kumpulan objek yang akan disusun di dalam latar diorama. ketiga, Susun objek untuk mendapatkan gambaran awal diorama. okey, itu steps dia. Okey, mula-mula mestilah kamu tengok rujuk kepada lakaran yang dipilih. Okey, yang kedua, kumpul objek yang akan disusun yang telah kamu buat. Okey, yang ketiga, susun objek untuk mendapatkan gambaran awal diorama. Ya, kamu susun objek tu untuk mendapatkan gambaran awal. Okey. Kemudian gambar di bawah tu, okey, kalau ada objek, okey, Afika Irdina nak baca ya? Okey, baca Afika Irdina. Tekan usul. Tertekan. Okey. Okey, kita ada step yang keempat. Baca step yang keempat, Afika Irdina. Nak baca tak? Susun objek di dalam latar diorama bermula dari belakang ke hadapan. Okey, susun objek di dalam latar diorama bermula dari belakang ke hadapan. Ada step dia ya. Okey, kamu akan susun objek itu di dalam latar diorama, mulakan daripada bahagian belakang. Sebab nanti kalau kamu mula daripada bahagian hadapan, susah untuk letak objek tu di bahagian belakang. Itu kamu boleh lihat gambar ya. Okey, siapa nak baca langkah yang kelima?
Amar Hafizi. Lekat objek pada latar diorama mengikut kesesuaian bagi mewujudkan ruang di dalam diorama. Ya, okey. Lekat objek pada latar diorama mengikut kesesuaian bagi mewujudkan ruang di dalam diorama. Okey, kamu boleh rujuk gambar tu ya. Macam mana nak lekatkan objek pada latar diorama. Okey. Kemudian kita pergi ke step ke-6. Siapa boleh baca step yang ke-6? Humaira Yunuti. Gantung objek dengan benang dan pita pelekat. Ya, kalau ada objek, thank you Humaira. Okay, kalau ada objek yang kamu perlu gantung, kamu bolehlah gunakan benang ataupun pita pelekat. Contoh dalam gambar tu dia letak objek apa tu? Apakah objek yang digantung itu? Benar. Kapal Benang. terbang. Kapal terbang. Jadi dia menggunakan benang untuk menggantungkan objek kapal terbang. Itu contoh. Jadi dalam gambar tu kamu boleh nampak hasil diorama kota ceria. Ya. Okey, jadi boleh faham ya? Boleh. Ya? Boleh. Jadi kamu kena fahamkan dulu teori. Okey, minggu nanti baru saya akan bagi form quiz ya untuk kamu jawab berdasarkan penerangan saya pada minggu ini. Ya. Okey. Saya tak ada contoh. Saya ada contoh. Sekejap ya. Kamu boleh Google contoh-contoh diorama. Okey, selepas saja habis sesi Google Meet ni, saya akan berikan kamu pautan YouTube untuk kamu tonton. Okey, bagaimana menghasilkan diorama. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Okey, saya tak ada contoh, cumanya tahun lepas anak saya di tahun 4, okey, dan dia belajar bersama dengan Cikgu Faridah. Ingat lagi tak Cikgu Faridah? Ingat. Ya, dia belajar dengan Cikgu Faridah. So ini adalah contoh hasil, kejap boleh nampak tak yang saya share ni? Sekejap. Boleh. Boleh rasanya. Sekejap. Lambat pula. Nampak? Dino. Jurassic Park. Boleh nampak tak? Dino apa tu? Boleh. Apa tu? Dinosaur. Ini contoh diorama. Jurassic Park. Tempat dinosaur. Ya. Dia memilih tema apa tu? Jurassic Tema Park. apa dia pilih? Jurassic Park. Dinosaur. Okey. Tema dinosaur. Okey. Macam waktu kita buat tahun dulu. Boleh nampak tak tu? Boleh. Gambar apa yang awak nampak tu? Dinosaur. Okey, yang warna biru tu apa? Laut. Air. Air ya, dan yang warna coklat terang tu ialah tanah. Ya. Okey. Tu jenis apa tu? T-Rex. Nampak tak? T-Rex. T-Rex. Okey. Alright. Ini tadi. Apa ni? Jenis apa ni? Saya tak ingat namanya apa. Itu saya tak kata tadi, kalau ada dalam buku teks tadi kapal terbang kan?
yang bergantungan. Jadi kalau ada image yang berterbangan macam ni, kamu boleh gunakan benang untuk ikat. Macam contoh dalam gambar ni, gunakan tali. Ya. Okay, boleh nampak tu? Boleh. Boleh. Tu gambar apa tu? T-Rex. Okay. Ini contoh. Okay, ini adalah contoh tema dinosaur. Jadi kamu boleh nanti bila kita nak mula buat projek nanti, kamu boleh pilih tema apa yang kamu hendak buat. Okay. Jadi saya rasa itu saja Banyak yang gambar kita. untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Makin lama. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. So jangan lupa selepas saya habis Google Meet ni, saya akan berikan kamu tautan. Siapa mikrofon boleh off? Off dulu mikrofon, ada bunyi bising. Off mikrofon Amar Hafizi. Okey. Selepas habis Google Meet ni, kamu akan pergi ke WhatsApp. Okey, saya akan sharekan beberapa link YouTube untuk kamu tonton projek-projek diorama. Nofika Dayana. Okey, off mikrofon. Okey. Kamu akan tonton bagaimana untuk menghasilkan diorama dengan menggunakan pelbagai tema. Okay. Dan jangan lupa isi Google Form kehadiran. Boleh? Boleh. Boleh.